Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, bercakap berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang mengkritik Anwar Ibrahim, mengkritik kerajaan. Pertama, berkaitan dengan titah addendum. Di sini Muhyiddin Yassin mengambil kesempatan untuk mengkritik Anwar Ibrahim. Namun, kita juga mendengar Fahmi Fadzil sebelum ini juga berkata kepada Muhyiddin untuk tidak meneruskan apa yang dia lakukan itu, dan tambahan pula Fahmi Fadzil pula mengeluarkan kenyataan bawa balik menantu. Bercakap tentang kenyataan Fahmi Fadzil bawa balik menantu dulu Muhyiddin Yassin. Makna kata Muhyiddin Yassin perlu bertanggung jawab untuk menjawab apa yang dinyatakan ataupun soalan daripada Fahmi Fadzil ataupun kenyataan itu. Akhirnya bercakap tentang menantu Muhyiddin Yassin. Mungkin ada yang kata, adakah menantu Muhyiddin Yassin sudah ditangkap? Kalau sudah ditangkap, dan di mana lokasi menantu Muhyiddin Yassin sekarang? Bercakap tentang lokasi menantu Muhyiddin Yassin melalui satu artikel daripada Malaysia Kini. SPRM ada petunjuk baharu lokasi menantu Muhyiddin. SPRM mempunyai petunjuk baharu mengenai keberadaan menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan, yang dikehendaki atas dakwaan rasuah. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, potensi lokasi Adlan dikesan melalui transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu, dan mereka sedang mendapatkan bantuan daripada Interpol untuk mengesannya. Ada petunjuk baharu beliau berada di suatu tempat hasil daripada pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Beliau berada di beberapa buah negara. Kita sudah memohon kepada pihak Interpol untuk mengesan. Tetapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah, kata Azam yang dipetik oleh Berita Harian. Dia berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan pejabat SPRM Cawangan Gua Musang di Kelantan. Selain Adlan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin, Nabila, SPRM juga sedang memburu Peguam Mansor Saad, seorang tokoh penting dalam Nurse Sendirian Berhad. Agensi pencegahan rasuah itu mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka melarikan diri dari negara pada Mei tahun lalu. Susulan itu, SPRM telah meminta bantuan polis untuk meletakkan nama kedua-dua mereka dalam senarai notis merah Interpol. Ini satu lagi kenyataan ataupun keputusan SPRM yang pasti mengejutkan Perikatan Nasional termasuk Muhyiddin Yassin. Apa komen Anda, saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Tak sangka sekali, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selepas keengganan MCA untuk berkempen bagi calon kerajaan perpaduan ataupun lebih detailnya calon DAP, MCA enggan untuk berkempen bagi calon DAP kerana masih menyimpan luka yang lama, masih mengingat caci maki daripada DAP kepada MCA pada waktu dulu ataupun zaman DAP dan Barisan Nasional ataupun UMNO ataupun MCA tidak bersama di dalam kerajaan. Akhirnya terbentuk kerajaan perpaduan, MCA dan DAP di dalam satu payung yang sama. Namun saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Fahmi Fadzil juga membuat kenyataan bahawa PH dan BN tiada masalah. Nah, apa yang berlaku selepas DAP menghantar calon untuk pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu? Dikongsikan daripada Malaysia Kini, ini pasti satu kejutan. Cantik, awak sudah kawin kah? Rasanya berita ini
amat menarik perhatian dan mungkin ada sedikit lucu. Calon DAP bagi kerusi Kuala Kubu Baharu, Pang Sok Tau, mendapat layanan mesra penduduk setempat pada hari pertama bertemu pengundi pagi tadi bertarikh 25 April. Malah, Pang yang berusia 31 tahun sempat disapa penduduk pujian. Perempuan cantik. Perempuan cantik, awak sudah kawin kah? Usik seorang wanita dalam dialek Hakka. Nah, saudara-saudara, adakah ini bermakna penerimaan penduduk di Kuala Kubu Baharu terhadap calon DAP ini menunjukkan satu petanda yang positif untuk kerajaan perpaduan. Pang memulakan lawatannya bersama kira-kira 20 penyokong PH dengan bersarapan bersama penduduk di Keng Lim, Kopitiam di kampung Chuang Rasa. Dia memperkenalkan diri dan mengambil gambar bersama penduduk yang kebanyakannya adalah etnik Cina berketurunan Hakka. Ketika bersarapan, mereka dengan begitu bersemangat menyapa Pang. Namun dia hanya tersenyum ringkas sambil menjawab, "Saya juga berketurunan Hakka, tapi dialek Hakka saya tidak berapa bagus," kata Pang. Pang memulakan kempen dengan melawat dua buah kampung dengan majoriti penduduk Cina di Kuala Kubu Baharu, yaitu Kampung Chuang Rasa dan Kampung Air Panas. Pada PRN tahun lalu, penyandang kerusi berkenaan Lee Ki Hyong mendapat sokongan luar biasa di dua kawasan ini. Sementara itu, seorang pengundi bertanya apakah Pang pembantu kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakorming yang disifatkan tidak kurang hebat. Seorang pengundi lain pula berkata, "Keluarga saya ada 8, undi kami pasti akan sokong Anda." Nah, saudara-saudara, ini kemenangan awal PHDAP, Kerajaan Perpaduan untuk calon ataupun untuk pilihan kecil Kuala Kubu Baharu. Disahkan di sini, "Keluarga saya ada 8 undi, kami pasti akan sokong Anda." Nah, teman-teman, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Kita dikejutkan dengan satu berita. Rupanya terdapat satu lagi demo yang dibuat. Demo ini bukan dibuat di rumah ketua kampung, bukan dibuat di depan rumah JKK ataupun orang-orang kampung. Tetapi demo ini dibuat di depan pejabat menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan, yaitu Mat Sabu. Nah, dalam perkongsian daripada Malaysia kini, pengembala berdemo depan pejabat Mat Sabu. Pengembala lembu dan kambing dari pelbagai negeri berdemonstrasi di depan pejabat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Putrajaya susulan larangan memasuki kawasan ladang sebuah syarikat sawit. Kumpulan itu yang menamakan diri mereka Gabungan Penternak Marhen Nasional menuntut campur tangan menterinya Muhammad Sabu melalui satu memorandum tuntutan. Memorandum diserahkan kepada Setiausaha Politik Menteri Yuhaizat Abdullah yang menurut mereka akan meminta pertemuan dengan Muhammad dalam tempo 3 minggu. Dalam memorandum 7 halaman itu, mereka antaranya menyifatkan tindakan itu sebagai kejam. Ini tidak boleh diterima kerana kami tiada masalah dengan pengurusan Saim Darby dalam tahun-tahun sebelum ini. Menurut memorandum itu, menurut mereka, notis larangan itu dikeluarkan di Estet Sungai Buloh pada 10 Januari dan Estet Bukit Ceraka pada 24 Januari. Malaysia kini sudah menghubungi Saim Darby untuk mendapatkan maklum balas. Nah, punca demo di depan pejabat Mat Sabu ini, di mana pengembala lembu dan kambing dari pelbagai negeri berdemonstrasi di depan pejabat Mat Sabu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Putrajaya, susulan larangan memasuki kawasan ladang
sebuah syarikat sawit. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu perlunya tindakan ataupun pandangan ataupun respon, dan harapan mereka sudah pasti tindakan daripada Matsabu untuk ataupun berhubung isu ini, perkara ini. Nah, saudara-saudara, saya sangkakan pada mulanya saya melihat tajuk artikel ini, demo di depan pejabat Matsabu karena Matsabu nak diboykot. Rupanya bukan juga. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.